Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahril karim wa ballighna syahra ramadhanal mubarak. Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dapat bersama-sama dengan ibu bapa ahli majlisul ilmi sekali lagi, di mana tuan guru kita ada keuzure kerana sambut tetamu-tetamu daripada Asia Pasifik yang datang menziarahi ke jamiah kita di Serong. Alhamdulillah, maka dia tak sempatlah, dia kena duk layan orang-orang besar. Maka hari ni tok guru kita hak duk gati gapo tu tak luar juga, maka terpaksa saya mari bersama-sama dengan ibu bapa ahli majlisul ilmi. Walau bagaimanapun kita akan dapat kelebihan yang saya sebut pada minggu yang lalu, iaitu mengikuti majlisul ilmi kita akan dapat fadilat dan kelebihan yang besar. Sesuai dengan kita berada di pintu Ramadan lebih kurang seminggu ataupun seminggu lebih-lebih dah, kita akan masuk Ramadan al-Mubarak. Dan sebentar tadi kita telah dengar Tuan Dr. Abdul Halim memberi cara nak puasa mengikut sunnah, mempunyai berapa langkah-langkah, iaitu 4, 5, 6 langkah yang diterang oleh beliau tadi. Maka saya untuk menambah ataupun untuk nak cerita mengenai persiapan kita, persiapan untuk menyambut Ramadan al-Mubarak. Bagaimana nak dapat puasa kita tu sempurna sebagaimana yang disebut oleh tuan doktor kita di hisab pertama tadi. Alhamdulillah. Bulan Ramadan al-Mubarak yang tidak berapa hari lagi akan menjelma tiba, dan kita akan sama-sama menyambut. Bulan Ramadan ni adalah selebih-lebih bulan hak nak mari ni. Kita nak sambut ni adalah selebih-lebih bulan. Sebagaimana ulama-ulama Islam menyebut sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Penghulu segala bulan ialah bulan Ramadan, dan penghulu hari dalam seminggu tu ialah hari Jumaat. Hak lebih dalam seminggu hari itu hari Jumaat, dalam sebulan bulan Ramadan. Oleh kerana lebihnya bulan Ramadan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim
dengan firman-Nya syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita selalu dengar ayat ni. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturun Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan untuk menurun Al-Quran. Quran dia ni Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan. Al-Quran ni kitab yang selebih-lebih kalau berbanding di dalam dunia ni. Berbanding dengan kitab langit pun, Al-Quranul Karim kitab yang paling lebih dan paling mulia. Kerana kitab lain ni semua diubah suai. Kitab lain tu tidak terjamin asli. Nah, tak jamin kitab lain diubah. Yahudi dia punya kitab kitab apa? Taurat, kitab Nabi Musa. Kaum Yahudi terima. Tapi setelah Nabi Musa wafat, ubah. Sekarang lah ni dia pakai kitab Talmud. Bahasa asal tak ada lah. Orang Nasrani pula kitab Injil. Nah, Injil dia diubah juga setelah mati Nabi Isa alaihi salam, ubah jadi kitab dua, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Injil dia ada Perjanjian Lama hak dulu, lepas tu ada ubah suai sikit jadi Perjanjian Baru. Ayo ubah. Dan bahasa tu bahasa Latin pula, bahasa Inggeris lah. Bahasa asal tak ada. Bahasa Ibrani, bahasa Nabi Isa. Kemudian kitab Al-Quran dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan jamin, Tuhan jaga musuh-musuh Islam berusaha berkali-kali untuk mengubah tapi tak berjaya oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Di sini kita mari kena Al-Quran sikit. Kerana ada hubungan dengan kita dengan bulan Ramadan yang Tuhan nak turun, bukan semata-mata hari dalam Ramadan, bukan semata-mata malam daripada Ramadan, tak. Tuhan pilih kah pula iaitu Lailatul Qadar. Nak waktu turun Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakat. Dalam ayat Allah Ta'ala sebut kata Tuhan turun Quran pada malam berkat. Fi lailatin mubarakatin. Mari dalam hak kita dengar semua, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turun akan Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka ayat hak dulu kata malam berkat tu ialah malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar? Ada pada bulan Ramadan. Maka Tuhan pilih bulan ni lah untuk diturunkan Al-Quranul Karim, kitab suci. Apa dikatakan kitab suci? Kerana kitab Al-Quran suci daripada segala otak mana-mana manusia masuk campur, tak ada. Kitab lain manusia buh otak dia nak menyesuaikan dengan kehendak keperluan dia. Kitab Quran Allah sah. Zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada syak padanya. Mari daripada Allah SWT. Dalam ayat lain pula tanzilum min rabbil alamin. Dalam surah Sajadah kita tu turun daripada Tuhan Rabbil alamin, Tuhan yang menjadikan alam ini. Alam yang cukup indah, yang molek ni Allah Ta'ala jadi hak kita dok nampak ni, menunjukkan Allah Ta'ala maha bijaksana. Maka Allah itulah yang menurunkan Al-Quran. Quran itu mari daripada Allah yang bijaksana. Jadi Allah Ta'ala pilih malam Lailatul Qadar. Imam Ibn Katsir rahimahullah dia sebut di dalam kitab tafsir dia, dibaca dalam surah Yusuf. Di awal surah Yusuf tu dia sebut, Imam Ibn Katsir kata, ustaz nak sebut kelebihan Quran sikit.
Imam Ibn Katsir kata falihadza unzila asyrafal kutub bi asyrafil lugha. Tuhan turun Quran ni dengan semulia-mulia bahasa Arab. Bahasa Arab ni semulia-mulia bahasa. Bahasa Nabi lah, bahasa agama lah, bahasa cakapan Allah, bahasa syurga, bahasa yang luas daripada bahasa mana-mana pun. Makna dia tu lebih mempunyai balaghah dan adabi sastra. Jadi Tuhan pilih bahasa Arab untuk turun Al-Quran. Turun pula ala asyrafir rusul, di atas semulia-mulia rasul. Bukan pilih atas rasul lain. Rasul lain Nabi Ibrahim turun suhuf, Nabi Musa turun Taurat, Nabi Daud turun Zabur. Nabi Isa turun Injil, dan nabi-nabi lain turun suhufu Ibrahim wa Musa turun suhuf. Maka Nabi Muhammad diturun Al-Quranul Karim. Tuhan pilih Nabi Muhammad diturun Al-Quran dengan bahasanya bahasa Arab, semulia-mulia bahasa dan semulia-mulia rasul Nabi Muhammad. Dan orang yang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad pula semulia-mulia malaikat, iaitu malaikat Jibril. Tu. Dan diturun pula Allah Ta'ala bangkit Nabi di mana? Di tanah Al-Haramain. Nabi duduk di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Maka Tuhan turun, pilih nak turun Quran pula. Wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ard. Tuhan pilih semulia-mulia tempat di bumi. Quran nak turun bulan Ramadan ni. Wabtada'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah. Wa huwa Ramadan. Dan mulai turun Quran itu pada semulia-mulia bulan dalam setahun. Dalam setahun 12 bulan, semulia-mulia bulan iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Wa asyrafal layali, dan semulia-mulia malam pula, malam Lailatul Qadar. Jadi cukup Quran tu sejak daripada awal sampai akhir mulia belaka. Ciptaan Allah yang maha mulia, maha agung. Sipai mula-mula di Lauh Mahfuz semulia-mulia tepat. Lepas tu turun mari pula mengikut sejarah dalam Hikmatul Tasyri'. Tuhan awak turun suruh malaikat dia awak turun tak di Baitul Izzah, semulia-mulia rumah pula di langit pertama. Dek situ baru turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Mula situ. Mula situ turun ke Nabi. Orang bawa pula semulia-mulia malaikat. Quran tu pula semulia-mulia bahasa, turun pula kepada semulia-mulia rasul. Tepat pula semulia-mulia tepat, iaitu tanah haram Mekah dan haram Madinah. Tanah Al-Haramain, dua tanah haram tempat turun Al-Quran sebuah. Mulia cukup. Kalau itu bulan Ramadan diistimewakan dengan dengan Al-Quran. Tuhan sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Itu pertama kelebihan bulan Quran. Maka bulan Ramadan, bulan Quran digalakkan supaya kita menerima Al-Quran, baca Quran. Nabi sendiri pun malaikat pergi murajaah. Sehingga tahun dia nak wafat tu 2 kali Jibril pergi murajaah kepada Nabi. 2 kali. Takut Quran tu nak hilang. Nabi sahabat tu dengar kata Nabi mengamati dengan Al-Quran. 2 kali Nabi ulang. Malaikat pergi murajaah Nabi. Allah kelebihan bulan Ramadan diistimewakan dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian Tuhan fardu pula Ramadan, fardu puasa pada bulan Ramadan. Kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu. Tuhan panggil orang beriman. Tuhan seru khitab khas kepada orang yang mulia. Suruhan al-iman. Tuhan seru orang beriman. Tak seru orang munafik. Kerana fak ni tak puasa, tak agak nak bawa. Tuhan tak seru orang kafir. Orang kafir tak puasa dulu dah dia ingkar menetek ajaran Allah.
Tuhan suruh orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardu ke atas kamu puasa. Tuhan fardu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardu ke atas umat yang sebelum kamu. Umat dulu pun Tuhan fardu juga. Sini nak menunjuk kata puasa ni penting. Puasa tu lebih. Puasa tu mempunyai hikmat dan fadilat. Tuhan fardu juga di umat dulu lagi. Tu. Nah, oleh kerana penting dan ada hikmatnya di sebalik Ramadan tu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu menjadi takwa. Nak gitu ya? Melalui fardu puasa kamu tubik seorang yang bertakwa. Kerana puasa ni bukan kata fardu puasa semata-mata. Puasa dia mari dengan lawazim dia. Lawazim iaitu kakah-kakah kelengkapan puasa. Sebagaimana Tuhan fardu puasa. Pas Nabi cerita pula, qad faradallahu alaikum siyama Ramadan, Tuhan fardu puasa Ramadan ke atas kamu. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku mensunah pula bagi kamu qiyamahu, semaya pada malamnya qiyam, semaya terawih. Kakah dia tu lawazim puasa tu. Tuhan fardu puasa, Nabi mensunahkan qiyam pula, kakah dia. Nah, lepas tu mari kemar dengan Al-Quran pula, jadi kakah dia. Orang kampung kecek kata kosi koha dia. Bukan puasa berak nasi semata-mata, dak. Puasa balik siang hari, qiyam balik malam. Kama dia masa-masa lain diisi dengan Al-Quran, doa dan zikir. Lepas tu kena jaga adat-adat dia untuk kesempurnaan puasa, bagaimana disebut oleh Tuan Doktor tadi. Itu Ustaz nak sebut kelebih. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Ini di sebalik hikmat, di sebalik fardu puasa. Nampak? Kama dia Ustaz nak sebut satu hadis yang kita biasa dengar lama dah, tapi hadis ni mencakupi banyak fadilat kelebihan hak Ramadan bawa datang kepada kita. Kakah-kakah hak nak boleh takwa tu. Mari kita dengar sebuah hadis An Salman radhiyallahu anhu, daripada Salman. Salman ni seorang sahabat terkenal, sahabat masyhur. Dialah orang yang bijak, Salman, yang Nabi pakai otak dia, fikrah dia, seorang sahabat yang cerdik. Nabi mesyuarat masa orang kafir nak pergi serang Madinah selepas pada perang Uhud. Orang kafir tak berjaya, walaupun pada perang Uhud tu umat Islam mati ramai. Setengah orang kata perang kalah lah Nabi. Hakikat sebenar bukan kalah, sebab orang kafir tidak boleh menguasai Madinah. Cuma orang Islam mati ramai, sialat, syahid. Allah menguji syahid sampai 70 di Uhud. Tapi orang kafir tak berjaya menguasai Madinah, dia pulang balik dan dia kupus semula alat senjata secukup lengkap, dan ambil penyokong-penyokong paling banyak, mari nak menghancurkan Madinah, mari nak peracur terik ni. Umat Islam berapa ya? 1000 orang gitu. Orang kafir Mekah berapa ribu. Lepas tu ambil penyokong-penyokong lain lagi. Kerana Mekah ni ada power tinggi, semua lain tu duk tunduk ke Mekah. Duk tunduk di bawah pemerintahan Abu Talib. Ni Fort Ning ni duk kuasa Mekah. Pakat duk mari tawaf buat haji di Mekah. Dulu pun dia duk tawaf buat kafir. Maka tunduk kepada kerajaan Mekah. Maka banyak penyokong dia. Oleh kerana Nabi pun bimbang kata orang kafir tu ramai mari nak peracur Islam di Madinah, Nabi mesyuarat dengan sahabat Salman Al-Farisi ni. Salman memberi pendapat, "Hei Rasulullah, kalau itu kita nak mempertahankan Madinah, kita gali parit sekeliling Madinah. Gali parit. Perang zaman dulu nak jemerai parit tak boleh. Dalam sejarah tu 10 star. 10
10 stor parit tu, kuda lompat tak lepas. Kalau mari serang dengan kuda. Dalai pun dalai tu selai kepala. Jadi umat Islam dia jaga parit sebelah balik dalai, dan di dalai parit tu pun ada tentera-tentera Nabi duk jaga. Kalau dia turun nak jemerang lagi, kena bunuh oleh askar Islam. Jadi Nabi pun nampak pendapat Salman, seorang sahabat yang bijak. Nabi pakai fikrah, fikir Salman. Yang kata Salman ni sahabat yang paling bijak, maka dialah yang cerita hadis ni. Tu dia. Kita tak ada nak panjang sejarah dia. Hadisnya, qala, berkata Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Salman kata Rasulullah berkhutbah pada akhir hari daripada bulan Sya'ban. Apa kita ni akhir hari daripada bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah. Khutbah ni bukan khutbah Jumaat saja, khutbah wi ucap tu panggil khutbah bahasa Arab. Wi sarah khutbah. Wi ucap lah Nabi wi ucap. Kerana Jumaat tu satu ucapan nasihat, maka dinamakan khutbah. Tu khutbah bahasa Arab ni umum. Qala, Nabi kata, Nabi bersabda, kena pakai sabda Nabi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi seru dengan manusia umum. Hei manusia, termasuk beriman dan tak beriman dan munafik masuk belaka. Ya ayyuhan nas, masuk ubih. Tu Nabi khitab umum. Qad azallakum syahrun azimun mubarak. Sesungguhnya menaungi kamu, menjelang tiba kepada kamu syahrun azimun mubarak, bulan besar mulia lagi berkat. Nabi bulan besar, bulan mulia, bulan berkat. Azim ni besar balik mulia, bukan besar semata besar po gajah, po batu, po bukit dak. Waktu kabir. Azim ni besar balik mulia. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Iaitu bulan yang ada padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuba tengok kebesaran dan kemuliaan Ramadan. Ada di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu malam Lailatul Qadar yang kita dengar. 1000 bulan ni hanya mana? 83 tahun 4 bulan. Orang buat amal pada Lailatul Qadar supaya buat 83 tahun kerana 1000 bulan. 12 bulan setahun. 1000 bulan 83 tahun. 4 bulan lebih. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan yang Allah Ta'ala jadikan puasanya fardu. Tuhan jadikan puasa pada bulan tu wajib. Kerana ada kelebihan. Ustaz sebut dah tadi. Kerana fadilah hikmat besar puasa tu, ada faedah besar, Tuhan fardu buat pada bulan ni. Kita tak tahu kerana kita tak ada mengaji, tak baca. Dan kita baca kau tahu. Kelebihan hikmat fadilah puasa tu berapa perkara, banyak nak bila tak habis. Maka oleh kerana banyak tu Tuhan fardu ke atas hamba dia. Faedah besar. Kita tak tahu ni, tak ada bahasa rana. Sebab Ustaz Misa dulu kan, minggu dulu. Budak halus tu dia kena lapis kereta, barang katung, barang plastik tu dia harga besar, dia kena barang mainan dia. Wimas toko. Dia tak ada harga di sini dia. Tak boleh buat apa mah. Kerana dia tak kena mah. Tak itu. Rebut emas toko dia. Tak apa, tak teriak. Rebut kereta plastik, teriak rakel lah. Kerana ada harga di sisi dia. Begitulah kita yang tak kenal hakikat dan fadilat hikmat Ramadan, maka kita tak ada menghargai. Ambil pia nak puasa, pia nak buat amal lah. Kita lepas free. Kita tak kenal harga Ramadan. Nampak tu? Tu.
Kalau kita kena supaya orang tua kita kena mah. Kita tak lepas peri mah stoko ni. Tu. Dah, kita kena boleh milik. Kena jadi hak kita. Kereta plastik hang belah ni mau nak ambil, hak preh-preh. Begitulah hikmah Ramadan yang mari ni, bila kita tahu, kita kena rebut ambil. Kita kena rebut ambil. Wa qiyamul lailihi tatawuan, dan qiyam pada malamnya sunat tatawu. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa dia berdamping diri kepada Allah dengan satu perkara kebaikan. Benda hak baik, siapa dia buat berdamping kepada Allah dengan benda baik. Benda baik tu gapo dia? Kita tahu lah dah. Kana kaman adda faridatan fi ma siwa, adalah seperti orang yang melaksanakan hak fardu pada bulan lain. Tengok, buat satu perkara benda baik yang bukan fardu, supaya buat benda fardu pada bulan lain. Tu hawi ganjaran pahala. Wa man adda faridatan fi, siapa dia buat hak fardu padanya pada bulan Ramadan, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, seperti dia buat 70 fardu pada bulan lain. Wa huwa syahrus sabri, iaitu bulan Ramadan ni bulan sabar, bulan nak belajar sabar. Puasa kena sabar, sabar lawek lapar. Sabar kita berahi nak hari kita dok buat, dok kata huduh-huduh kepada guru kita, kelolo berat-berat, kena sabar, break. Banyak kara sabar banyak. Bulan ni bulan sabar. Kita orang bekai, orang biasa dok maki kita kata sepatah hatai lalu. Tak boleh. Tak boleh kena sabar. Wa huwa syahrus sabr. Saya tengok ada hadis lain kata, kalau orang maki kok mung, kena sabar. Fakul inni saim. Mengkata aku ni poso, aku poso. 2 kali Nabi takdir. Kalau orang baki fa insa baka ahadun, kalau orang mari maki kepada musore, fakul inni saim. Mengkatalah aku ni poso, aku poso. Sabar. Aku duk poso. Kalau aku tak poso, terah. Aku poso. 2 kali wi takdir. Wi khabar, wi ingat aku duk puasa. Takutnya buat lupa gelak mata gomo. Kalau itu syahrus sabr. Wa sabru thawabuhul jannah, dan sabar balasannya syurga. Tak ada dah balasan lain. Sabar ni besar, syurga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuhan nak uji kepada orang sabar tu pahala tidak terkira. Syurga. Wa syahrul muwasa, dan bulan bertimbang rasa. Bulan timbang rasa. Malah nak timbang rasa. Bulan pesen berasa ingat kok orang. Tu mana timbang rasa. Orang miskin duk lapar, bawa kita puasa, aku lapar. Puak hak tak ada beras, tak ada apa nak boleh makan, tak ada harta, tak ada getah nak motong, nak beli beras tak boleh. Lapar sepoku duk lapar ni. Ingat demo. Kalau kita tak lapar, duk kenyir semua, tak ada rasa apa demo duk lapar, perut kerok tak boleh makan. Timbang rasa. Orang miskin tak boleh makan gapo, makan nasi, tak ada gapo buka puasa kare tu, ikan kering. Aku ni ikan bakar, ikan kakak, daging lembu, ada belaka dah. Timbang rasa, ingat. Iftarus shaim, tafti. Kena we demo boleh makan hati. Tu ada. Allah, bulan puasa. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan bulan ni menambah rezeki orang mukmin. Tu menambah sungguhlah, ya pakat cari. Gapo hak tak ada. Tu dah. Orang tak ada jual apa, jual bulan puasa penuh. Cukup ada gapo. Tu menambah. Man fattara fihi shaiman, siapa-siapa dia memberi buka puasa kepada orang puasa. Wi buka puasa. Fattara ni wi iftar, wi buka puasa. Wi siapa? Shaiman, wi kepada orang puasa. Bukan wi ke orang tak puasa.
Nah, wi orang puasa kana maghfiratan li dzunubih adalah diampun dosa dia. Wa itqa raqabatihi minan nar dan merdeka tengkoknya daripada neraka. Ini ayat majaz dia panggil. Membebas tekak daripada neraka ni ayat kata dia tu menebak tuai dia lah. Tuhan sebut penama Nabi sebut tekak ni kinayah daripada tuai. Tepat-tepat dia sebut tekak. Penama zikrul juz'i wa iradatil kulli. Sebut satu juzuk, sebut tekak nak kepada seluruh tubuh badan tu. Tu majaz dia panggil dalam ilmu balaghah ilmu. Sebut tekak nak tuai. Supaya satu hadis sebut tumi. Nabi kata wailun lil aqabi minan nar. Neraka we tu nak boh tumi. Orang basuh air semaya tak basah. Sebut tumi. Pas tumi nak pecak bagi nak dengan tuai. Boh dengan tuai. Kita bahasa Melayu pun ada. Mung ni aku tak ada nampak mata. Sebut mata. Padahal tak nampak tuai. Sebut satu juzuk, sebut mata nak tuai. Zikrul juz'i wa iradatil kulli. Nampak tu? Sini pun disebut tekak nak tuai. Tuhan membebaskan tuai dia daripada neraka. Ni orang buka puasa. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Dan bagi yang ketiganya ialah diberi pahala tidak kurang sedikit pun supaya dengan orang hak dia buka puasa. 3 kali kelebihan wi iftar as-shaim. Nah, tu. Lepas tu kena sembelih kambing nak nak wi jamu orang buka puasa. Dak. Nah, sahabat itu pun bukan dak kaya belaka. Qalu berkata sahabat, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-shaim." Bukan semua fak kami ni ada dapat perkara yang nak memberi orang buka puasa. Buat kita ni tak ada. Bukan ada kambing, ada lembu, ada duit nak jamu orang buka puasa. Bukan semua. Laisa kulluna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab, ikut qadar dia. Yu'tillahu hadza thawab man fattara shaiman ala tamratin. Tu hewi fadilat 3 perkara saat ni. Atas orang buka puasa di atas butir wah tamar tak apa dah. Butir wah tamar. Sebab itu masuk ustaz dengan ngaji di Marina ada arak hak hak kaya ni tak apalah. Gi hafaz pro. Pro ni kain ide segulung tikap. Tak payah masjid Nabi tu tarik hak dia sore segulung 100 hello. Tabur wah tamar situ dengan air dengan roti gapo. Pia lalu pegang buka puasa pak dia. Pegang penuh. Tu hak kaya. Hak tak kaya ada juga sikit-sikit je wah tamar mari sekotak ke. Temu dengan ustaz pegang. 3 otik. Wah tamar lagi nak duduk semaya duduk mana, nak duduk sejadah mana. Dia beramal dengan hadis ni. Allah Ta'ala bagi fala man fattara shaiman ala tamratin. Wah tamar sute pun boleh pahala 3 kali saat ni dah. Apung dosa dia Tuhan memberdeka dia daripada neraka. Tuhan wi pahala supaya dengan orang buka puasa. Wi dia. Bukan ambil pahala orang puasa tu wi dak apa nu kosong dak. Hak ni bonus hak fisik. Pecang hak pecang. Ambil orang tu boleh berapa tu wi hak pecang suku kepada orang hak wi barang untuk buka puasa. Pak tak ada wah tamar au ala syarbati ma'in atau sekali minum air, segelas air. Wis segelas air wah tamar tak ada. Kita beli air jebur wi tak apa, air pun lari. Nah, jebur halus-halus tu tak apa, murah sikit 5 kop. Au mazaqqati labanin atau setegak susu sekali rasa. Mazaqqah sekali rasa, sekali kecak. Wi susu sekali hirup je. Wi orang buka puasa. Boleh pahala 3 kali saat ni dah. Tak mesti sembelih kambing, tak mesti jamu habis puluh-puluh ribu dak kali. Insya-Allah kita boleh beramal. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, iaitu bulan Ramadan bulan awal rahmat,
wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya ampun dosa, wa akhiruhu itqum minan nar, dan pada akhirnya merdeka daripada neraka. Man khaffafa mamlu'an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu. Siapa-siapa dia peringi hamba dia pada bulan Ramadan adalah Tuhan ampun dosa. Ni zaman dulu ada orang perah hamba. Kalau lah ni kiahlah ada orang pakai anak koli. Peringi kerja anak koli, Tuhan ampun dosa dia. Ni zaman Nabi ada orang pakai hamba. Nah, lah ni tak ada dah hamba. Ada anak koli, maka toke tu peringi kerja anak koli bulan Ramadan. Sampai tu kuliah kita ya peringi sikit. Tok guru kita, Dr. Ismail Lutfi, bulan Ramadan dia peringi. Ada kerja mula pukul 8, ya naik 8.30. Turun pukul 4, ya turun 3.30. Jadi kurang sejam. Kurang sejam kerja. Ia beramal dengan khaffafa mamlukahu. Peringi, dia peringi. Nah, wastakthiru fihi min arba'i khisal, dan kamu banyaklah pada bulan Ramadan 4 perkara. Hadis inilah, ada hadis lain banyak hal lain pula. Khuslatani tardawna bihima rabbukum, 2 perkara tu Tuhan redha kepada kamu. Wa khuslataini tardawna bihima rabbukum wa khuslataini la ghina abikum anhuma, dan 2 perkara lagi kamu berhajat kepadanya. Kamu tidak terkaya, kamu berhajatlah. Fa ammal khuslatani latani tardawna bihima rabbukum, 2 perkara. Adapun 2 perkara hak Tuhan penama hak Tuhan redha kepada kamu tu, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Kamu banyak mengucap kepada Allah Taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kamu istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. 2 perkara ni hak Tuhan redha, Tuhan suka. Banyak tu. Wa ammal khuslatani latani la ghina abikum anhuma, adapun 2 perkara hak kamu berhajatnya, fatas'alunallahal jannah. Hak ni hak mu berhajat, minta syurga kepada Allah. Minta syurga pada bulan ni, minta banyak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tuhan kami minta keredaan kamu dan syurga. Minta keredaan kamu. Wa ta'awwadzuna bihi minan nar, dan kamu minta lindung daripada neraka. Banyak tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa man saqa shaiman, dan siapa memberi minum kepada orang berpuasa, minum, saqahullahu min haudi, Allah Ta'ala memberi minum daripada kolam aku. Nabi ada kolam. Haud, kolam Nabi esok. Tahu mana? Nah, air tu serenok, enak. Nah, makan sekali. Syarbatan, siapa dia minum sekali je. Nah, la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Tak lapar, tak dahaga selama-lama sehingga siapa masuk syurga. Boleh minum di kolam Nabi tu tak dahaga dah siapa masuk syurga. Allah dah. Tu kelebihan. Oleh itu bila kita tahu kelebihan ni, banyak lagi ada hadis-hadis lain. Nah, maka kita buat persiapan lah. Kita duduk di Ramadan ni, kita persiapan dengan 5 perkara. Ustaz bawa di sini 5 perkara kita buat persiapan untuk menerima Ramadan. 1, persiapan ruhi, persiapan ruh kita, jiwa kita. Malah mana? Iaitu kita kena berasa mujur nak terima Ramadan. Mujur Ramadan nak mari. Sebab itu Nabi dah ajar doa dalam hadis doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab, Tuhan aku berkatlah pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Taruhlah umur kami wisapa ke bulan Ramadan. Wi berasa mujur nak terima Ramadan. Sebab kita akan boleh fadilat Ramadan. Fadilat dia banyak. Nah. Yang kedua, kena kuat berazam persiapan kita, nah. Kuat berazam kita balah mana? Hendak menerima Ramadan dengan ibadat-ibadat yang sempurna.
Nak buat geno, kita nak wis penuh. Poso nak wis penuh, semaya tarawih nak wis penuh, Quran nak wis penuh. Nak wis penuh belaka. Zakat kita, zakat fitrah ada, kena wis penuh. Iktikaf kita pun nak wis penuh. Kena kuat berazam situ. Tu persiapan ruhi tu. Kena taruh situ. Kena bersih. Dan yang ketiganya persiapan jismani, persiapan jismani pula. Zahir kita iaitu menjaga kesihatan. Kena jaga kita sihat. Jangan duk cuba menceburkan diri kita tak sihat. Gapo kita makan benda-benda mudarat. Makan hak mabuk. Makan hak tak ada vitamin membawa kepada kita sakit, mudarat, lemah. Kita kena buat persiapan tu. Iaitu persiapan untuk mengamalkan tuntutan bulan Ramadan. Nak buat amal hak mari pada bulan Ramadan. Hak Tuhan fardu puasa, Nabi mensunnahkan qiyam dan Nabi menganjurkan banyak baca Quran dan doa, zikir dan lain-lain lagi. Dan hak sebut saat ni, wi iftar saim, sobar, amma hak tu wi boleh guna pada bulan Ramadan. Dan yang keempat, masuk dalam persiapan diri juga hak jismani ni, iaitu menjaga kehormatan bulan. Kena jaga kehormatan bulan Ramadan. Kehormatan bulan hormat, bulan mulia. Syahrul rahmah kena jaga. Iaitu sebagaimana datang pada hadis, ittaqu syahrul Ramadan, hendaklah kamu jaga, kamu pelihara bulan Ramadan. An tufritu fi, bahawa kamu taksir padanya. Kena jaga. Jangan taksir. Hak mana amal ibadat, hak Tuhan bawa rahmat, hak mana Tuhan nak ganda pahala, kita boleh berlaku. Jangan taksir. Dan jangan ceroboh. Dan yang kelima terakhirnya, iaitu kita kena bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat Ramadan dengan membanyakkan berbuat baik. Banyak al-khair, buat kebajikan banyak. Buat kebajikan banyak. Sebab datang pada hadis sabda Nabi SAW pada satu hari, pada bulan Ramadan ni, Nabi kata, hadis Ubadah bin As-Samit, anna Rasulullah SAW qala yauman, pada suatu hari, wa qad hadara Ramadan. Ramadan siapa dah? Nabi kata, atakum Ramadan, datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahra barakatin, iaitu bulan berkat. Bulan berkat Berkat ni apa berkat? Berkat ni Imam Ibn Katsir kata al-khairul katsir, iaitu kebajikan yang banyak. Berkat tu boleh kebaikan banyak. Kita buat sikit boleh kebaikan banyak, tu berkat. Buat banyak tak ada boleh apa, tak berkat. Kita sedekah pun duit sikit, kena cara, kena sunnah, boleh pahala banyak. Sekok boleh 7 kok, boleh 700. Misal tu. Tu berkat. Harta sikit, guna kena, boleh pahala, berkat. Harta banyak, belanja tak kena, habis free banyak, habis puluh-puluh ribu. Tak ada berkat, habis free. Boleh nama, boleh ria, boleh gapo. Pahala tak ada, kerana kita sedekah dengan ria, tak berkat. Yarsyakumullahu fihi fayunzilur rahmah. Allah meliputi padanya pada bulan Ramadan dengan menurunkan rahmat. Fayunzilur rahmah. Tuhan buat turun rahmat. Allah Ta'ala bersifat rahmat. Sifat dia Ar-Rahmanir Rahim. Sifat Ar-Rahman, Maha Pemurah. Berlaku kepada hamba dia. Ar-Rahim, kasih sayang kepada hamba dia yang beriman, yang patuh taat. Tu Rahim. Tuhan bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim,
wa turun rahmat pada bulan Ramadan. Yaghsyakumullahu fihi fi Ramadan fayunzilur rahmah wa turun rahmat. Allah wa turun rahmat ni. Wa yuhittu al khataya, dan menghapuskan dosa-dosa. Bulan ni tu hapus dosa. Wa yustajibu fihi du'a, dan diperkenankan doa. Tadi Ustaz Dr. Amdah lain sebut dah. Bulan Ramadan tu tak tolak doa tadi. Du'atun la yurad. Kalau ni dia sebut wa yustajibu fihi du'a, tu perkenan ke terima doa. Hadis hak dulu tu tak tolak doa. Mana tu lah ya. Bulan Ramadan perkenan doa, tak tolak. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fi, Allah Ta'ala akan melihat ila tanafusikum fi, kepada perlombaan kamu pada bulan Ramadan. Fihi fi Ramadan. Tuhan nak tengok kamu berlomba-lomba merebut rahmat dia. Berlomba-lomba puasa hak sempurna tu. Berlomba-lomba semaya tarawih hak sempurna tu. Berlomba-lomba baca Quran hak sempurna tu. Berlomba-lomba pada bulan Ramadan untuk mendapat fadilat Ramadan tu. Tuhan nak tengok tu, yang zurullahu ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatuh, dan berbangga-bangga padanya dengan kamu duk berlomba-lomba buat kebaikan tu, malaikatuh oleh malaikat-malaikatnya. Para malaikat tu bahasa megah, bahasa bangga tengok hamba Allah berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Ni sabda Nabi ni. Nah, ni Nabi cerita, natijahnya fa'arullaha, maka hendaklah kamu memperlihatkan kepada Allah. Kamu tunjuklah kepada Allah min anfusikum, daripada diri kamu, khaira, akan kebaikan. Pada bulan Ramadan, mun tunjuklah hak dirimu tu hak baik-baik. Hak jahat sah tunjuk. Hak tak molek sah tunjuk pada Allah pada bulan Ramadan ni, sah tunjuk. Mafhum daripada tu, ya suruh tunjuk hak baik-baik. Mafhum mukhalifnya ialah hak tak baik sah tunjuk. Hak jahat, hak tak molek, hak free, hak kosong, hak tak ada berenah, hak apa sah tunjuk. Cari hak berenah-berenah. Nah, apa tu? Kerana hak kosong, hak free gapo tu kerja orang gapo? Orang suwe, orang malang. Maka hujung hadis Nabi kait, fa inna syaqiyya, kana orang-orang yang malang, orang celaka, orang hak free, orang suwe tu, asyaqi tu, syaqawah lah. Man hurrima fihi rahmatullahi azza wajal, orang yang diharamkan padanya pada Ramadan rahmatullahu azza wajal, rahmatullahi azza wajal, rahmat Allah azza wajal. Orang hak malang, orang diharamkan rahmat Allah pada bulan Ramadan. Kerana Tuhan dok turun ah. Fayunzilur rahmah tadi, Tuhan menurunkan rahmat dia, dok turun gedung. Pahala berganda, tak ada kira-kira. Orang wi buka puasa, Tuhan wi rahmat dia tu apung dosa, merdeka daripada neraka, wi pahala berganda. Nah, maka suruh tunjuk. Oleh itu kita buat persiapan macam mana kita nak boleh tunjuk kepada Allah khairan, akan kebaikan pada bulan ni. Ni persiapan kita kena, kita tahu kelebihan, boleh buat persiapan. Buat persiapan. Nah. Tu. Lagi pula dalam persiapan ni Tuhan wi galak kepada kita. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk bulan Ramadan, Tuhan buka pintu syurga. Nui gemar, pintu syurga buka dah weh. Gemar nak masuk syurga belaka. Dan kinayah daripada buka pintu syurga, Tuhan buka jalan-jalan di bulan Ramadan ni, jalan hak nak masuk syurga tu banyak pintu. Pintu puasa lah, pintu wi orang buka puasa lah, pintu baca Quran lah, pintu tarawih lah. Pintu banyak.
Pitu tolong orang lah, buat baik lah, iktikaf lah, berzikir lah, nak ganda belaka. Banyak pada bulan ni, himpun ibadat pada bulan Ramadan. Situ kinayah daripada Tuhan buka pintu syurga. Wa ghulliqat abwabunna, dan ditutup pintu neraka. Pintu neraka 7 pintu katuk. Pintu syurga 8 buka belaka. Nak pintu tu buka. Nak jalan terbuka, jalan-jalan nak pergi syurga di bumi. Pintu neraka katuk, hakikat neraka sebenar tu katuk pintu. Kinayah di sini pun jalan ke neraka tertutup. Mau siap bulan Ramadan tutup. Dah itu. Buah kecek bahong katuk. Katuk juga. Malam yadak qaula zur, orang tak berhenti kecek bahong, Tuhan tak terima puasa dia. Kena katuk bak bahong. Nampak? Lepas tu hak lain lagi pun supa. Wa man kana shaiman, siapa dia puasa, falyasum sam'uk. Ibnu Abbas kata, mu puasa telinga kamu. Tak boleh hidup dengar hak haram, dengar orang duk mengupak, dengar orang duk bohong, katuk. Jalan neraka katuk. Wa basaru, dan mata kamu katuk gak. Ada tengok orang tak tutup urat, orang tino pak kita tak katuk. Katuknya dia nak tubik kok nak. Kalau nak tubik beli juga kita break. Kena tutup mata, kena pisau mengelak, beli pak lain tempat we boleh lari. Wa basaru, tutup juga. Jalan neraka. Wa lisanuk anil ma'asin, dan lidahmu pun katuk juga. Tak boleh duk maki orang, supah orang. Katuk. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu setan. Ni nak kita bersungguh nak fa'arullaha min anfusikum khaira, nak tunjuk kebaikan dirimu kepada Allah Ta'ala tu, Tuhan katuk setan, Tuhan ikat gegah, sufidat, dibelenggu, ikat setan. Kerana setan ni tak kena duk kecek. Setan ni banyak ayat-ayat pun duk bersupah dengan Tuhan. Tuhan wilesing ke dia. Nah, Tuhan wilesing untuk nak tipu anak ada sampai ke kiamat. Tu. Lepas tu, kalau ustaz ngajar lama dah, setan ni dia nak masuk dalam tubuh kita. Dia nak menguasai hati kita. Hati ni raja kita. Kita duduk di hati. Kalau hati suruh buat jahat, jahat. Hati suruh buat baik, baik. Hati. Jadi raja kita ni hati. Anggota lain tu rakyat. Mata, telinga, kaki, tangan rakyat. Maka setan nak masuk menguasai hati ni melalui beberapa pintu. Maka nak menyepit jalan setan masuk dalam tubuh kita, puasa. Ada satu hadis, kerana puasa tu, dia kata dalam satu hadis, inna syaitana la yajri fi bani Adam. Setan tu duk berlari masuk dalam tubuh kita, majrad dam, mengikut jalan urat-urat darah ada masuk. Kalau tak puasa, makan banyak, masuk dengan vitamin gapo, urat kita kemel, darah pun jalan derah mudah. Bawa kita puasa kecuk, tak ada makan gapo, vitamin pun tak ada masuk, manis-manis pun tak ada mari, urat kita pun jadi katuk lubas sepik. Setan nak pergi tak derah. Tu jalan setan dalam tubuh kita. Apabila kita puasa, tertutup jalan setan. Tu. Supaya nak masuk dalam tubuh kita, nak menguasai, ada beberapa jalan. Nah, ada beberapa jalan. Allah. Sikit lagi. Di antara jalan pertamanya dia tengok peluang tu, iaitu hati kita dia ada pintu. Pintu pertamanya pintu al-hasadu, pintu deki. Bahawa kita ada perasaan deki kok orang, satu pintu ni terbuka. Setan masuk dalam hati. Nak kuasa hati kita. Dia kontrol di atas hati, kontrol raja, kontrol atas hati ke, hati suruh tangan buat jahat, suruh kaki buat jahat, turut arah syaitan. Kalau syaitan tak boleh masuk, hati kita suruh buat molek. Suruh kaki pergi ke masjid, suruh mulut baca Quran, berzikir, suruh tangan bersedekah. Hati dia nak buat baik. Tapi bahawa syaitan boleh masuk kuasa di atas tu, dia buat jahat. Pintu pertama, pintu deki. Syaitan masuk, kena buat sifat-sifat deki, jangan biar ada. Nah,
Yang kedua pitu al-ghadab wasyahwah. Pitu syahwat hawa nafsu dan ghadab. Pitu pesing marah, beruh, bengih, mudah murih kat orang tu. Satu pitu setan juga. Kena jaga pitu ni. Nah. Tu. Pas kita murih kat orang, terbuka satu pintu. Setan mah masuk dalam hati lalu. Yang ketiga, pintu apa? Hubbut tazyin, pasal suka berjanguk. Ni orang Tino suka bersolat, suka makan molek-molek. Setan pintu ni terbuka juga kalau suka pasal ni. Setan masuk kuasa di atas hati. Yang keempat, pintu asyabu, pintu makan banyak, makan kenyal lajak. Kenyedah makan lebih. Orang makan banyak terbuka juga satu pintu setan. Dia makan banyak, setan boleh masuk menguasa di atas hati. Yang kelima at-tamak, pintu tamak. Ada tamak dok nak harta di tangan orang, nak orang lebih, nampak lebih pada kita, tamak. Nak orang, mah juga terbuka satu pintu. Dan yang keenamnya al-ajalah, iaitu gupuh gapoh. Pintu setan nak masuk menguasai hati kita. Al-ajalatu minasyaitan, gupuh gapoh tu daripada setan. Terbuka satu pintu, setan mah masuk kuasa di atas hati. Yang ketujuhnya hubbul mal, cinta kepada harta. Nak kepada harta semata, tak kira hak lain. Pintu juga setan boleh masuk. Siapa dia nak kepada harta, dia terkatuk kebaikan. Nuri boleh harta semata, tak kira haram, tak kira riba, tak kira halal ke, tak kira gap, boleh berlaku. Boleh buat berlaku. Dan yang ke-8nya pintu ta'assub. Ta'assub turut buta tuli. Turut buta tuli dengan tak ada alasan juga. Siapa dia ada sifat ta'assub, aku ni nak turut tu imej semata. Kena tak kena pun tu imej. Kalau tu imej buat jahat pun, turut buat jahat. Turut buta tuli orang panggil. Ni gelang setan juga menguasai dalam hati. Dan yang ke-9nya iaitu pintu at-tafakkur fi zatillah. Pintu setan juga ni nak masuk dalam hati. Iaitu dok fikir cara zat Tuhan. Manusia otak tak sapa. Kena beriman hak Tuhan dengan Nabi, hak ulama, hak tabarayat, kita beriman. Gi nak fikir kalau lah tulah ni lah, tak boleh, otak tak sapa. Siapa-siapa dia terjun situ, kena buka pintu setan. Buka pintu setan masuk menguasai hati, bala dengan demo, kupu demo. Tu. Sebab apa? Dok fikir hak zat Tuhan, hak otak tak sapa. Kerana zat kita tak tahu, pagi dok fikir kira dengan akal kita tak kena. Dan akhir sekalinya suuzon, jahat seka. Satu pintu juga setan nak masuk. Jahat seka kok orang. Bawa nampak orang mari seka jahat hal dah. Nampak saudara kita mari kita seka jahat. Juga pintu setan menguasai di atas hati kita. Tu. Pas nak nak jauh, jangan ada sifat ni. Ulama seorang ulama dia kata ibarat sifat-sifat 10 perkara sakning dah ada di kita tu ibarat serupa dengan daging dan tulang ada dengan kita. Dan setan tu ibarat hanying lapar. Ya ukur setan tu hanying lapar upai. 10 sifat hak sakning tu jadi upai hanying. Serupa tulang duk di tangan kita. Pak kita milik 10 perkara sakning, upai setan duk keliling nak masuk, nak mari makan, nak makan upai ni di kita. Dah kita ada benda 10 perkara hak ni. Peramat apa tak gi? Cih, puh ya gi ya. Sekali pak puh mari, ya nampak upai duk dah tulang duk kita ni. Nampak tu? Tu. Lah tu, tak ada nama auzubillahi minasyaitonirrajim. Puh dia gi. Su baca mah mari kerana dok tulang di kita upai dia. Dengar orang best tak Allahu akbar gi. Su baik mari. Sebab apa? Upai dok ni. Hanya lapar, dia tak jauh, tak ada nak percuk. Oleh itu jangan ada sifat-sifat mazmumah 10 perkara ni
yang merupakan upai setan, maka insya-Allah setan akan jauh. Pas bulan Ramadan ni tu ikat dah. Ndak apa lagi. Nawi kita bersungguh-sungguh fa'arullah min anfusikum khairah. Naklah kamu tunjuk kepada Allah daripada diri kamu tu akan kebaikan. Tunjuk hak puasa tu, tunjuk hak tarawih tu, tunjuk hak baca Quran tu, tunjuk hak wi iftar saimin, tunjuk hak berdoa dengan Allah. Tunjuk hak berzikir, tunjuk hak baik-baik kepada Allah Taala. Insya-Allah Tuhan akan bagi kita tu sampai kepada peringkat takwa yang Tuhan janji. Di sebalik fardu puasa tu la'allakum tattaqun, kamu akan mendapat takwa kalau kita mengikut peraturan-peraturan. Tu. Dok memang puasa tu jadi free. Kam min shaimin laisa lahu min siyamhi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada hasil maksud daripada puasa dia, melainkan boleh lapar dan dahaga. Free takwa tu taklah boleh. Jadi kosong. Itulah sahaja yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. 5 perkara persiapan untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita tu akan dapat sempurna dalam menunaikan amal ibadat Ramadan insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.